Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, minggu ni kita sambung perbincangan kita dah masuk berkenaan jenis puasa, masuk bahagian puasa wajib. Dan puasa wajib ni disebutkan ada 3 sahaja puasa wajib, iaitu puasa Ramadan. Termasuk dalam istilah puasa Ramadan tu adalah qada Ramadanah, kemudian puasa kafarat dan juga puasa nazar. Okey, 3 puasa ni adalah puasa yang wajib. Saya ingat minggu lepas Tuan Imam ada tanya saya kot, kalau orang yang sembelih binatang disebabkan nazar, dia boleh makan tak? Bergantung pada nazar dia. Saya dah cari bab tu, bergantung pada nazar dia. Kalau dia nazar contohnya, saya nak sembelih haiwan ni untuk beri pada orang miskin, maksud dia tu, niat hati dia tu dia tak mau makan, semua dia nak bagi pada orang miskin. Kalau macam tu dia tak boleh makan lah. Tapi kalau dia sebut umum je, kalau umpamanya anak saya berjaya dalam SPM ni, saya nak tumbang lembu seekor umpamanya, dia pun tak tetapkan orang kata apa, khas untuk orang miskin ke tak, tu dia nak makan seekor tak apa. Sebab dia kata dia nak tumbang lembu seekor. Jadi bergantung pada dia punya nazar tu sendiri. Dia hukum asalnya boleh lah, melainkan kalau dia sendiri yang nazarkan, dia tak mau makan daripada hasil sembelihan tu. Okay, wallahu alam. Baik, itu 3 tu sahaja puasa yang wajib. Dan minggu lepas kita berhenti di dalam keutamaan bulan Ramadan. Kita habiskan sikit lagi, lepas tu masuk hadis ancaman bagi yang tidak berpuasa Ramadan. Baik, hadis yang kedua, keutamaan bulan Ramadan. Arfajah berkata, aku berada di sisi Atabah bin Farqad yang tengah membicarakan Ramadan. Tiba-tiba salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami. Setelah melihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Atabah menjadi takut dan diam, tidak berkata. Apa maksudnya? Mereka ni adalah golongan tabi'in. Okey, Afrajah ni dan juga Atabah bin Farqad, mereka adalah golongan tabi'in. Dan ni kita kata bagaimana ulama salaf ni menghormati orang yang lebih besar daripada mereka. Bila datang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia diam, dia tak berkata. Jadi ni saya ingat dulu waktu awal kami dulu alhamdulillah, sebelum mula belajar hadis tu, belajar akhlak dulu, belajar adab dulu. Jadi di antara adab menuntut ilmu ni adalah kalau ada orang yang senior kita, kalau ada orang yang lebih tua daripada kita, lebih lama belajar daripada kita, maka di antara adabnya adalah kita tak cakap ataupun kita pun tak menjawab soalan ketika dia ada. Okey, itu dia punya adab dia. Kalau orang tanya, saya ingat guru saya dekat universiti dulu pun, kalau tanya pada dia dan ada orang tua daripada dia, memang mereka tak jawab. Mereka kata, tanya ni, jangan tanya saya. Ini adab kita dah. Begitu juga mereka ni ulama tabi'in. Tabi'in ni adalah mereka yang pernah berjumpa dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan mereka, maksudnya percaya dengan mereka. Jadi bila datang sahabat Nabi, dia diam. Sebab sahabat ni dia lagi tinggi daripada tabi'in. Itu dia punya adab dia. Maka kemudian sahabat tadi sambung kata-kata Atabah berkenaan dengan Ramadan. Dia kata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Ramadan. Ni sahabat tadi sambung. Dia kata, tughlaqu abwabun nar wa tuftahu abwabul jannah wa tusfadu fihi syayatin. Yang bermaksud di mana Ramadan itu pintu-pintu neraka ditutup, pintu syurga dibuka dan syaitan-syaitan dibelenggu. Ini minggu lepas dah kita sentuh hadis dengan lafaz yang sama, yang mana saya sebut kita bincangkan ada 2 pendapat. Yang pertama kata ini adalah kiasan kepada banyaknya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan murahnya pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pandangan kedua mengambil zahir hadis tu, iaitu mereka kata memang ya sungguh bulan Ramadan ni pintu neraka ditutup, pintu syurga dibuka dan syaitan terbelenggu. Yang tu secara zahirnya memang sedemikianlah. Okey, saya cenderung kepada pandangan yang kedua ni, sebab pintu neraka ni tu kita bincang minggu lepas. Kalau neraka ni hembuskan dia punya hembusan panas dia, kepanasan dia sampai dekat sini. Saya ingat sekarang ni pun dah habis bulan 1 ni pun kita nak masuk musim panas dah kot, rasa kot. Angin dah tak berapa bertiup macam bulan 1 kan.
Orang dah start hangat-hangat, orang duk start tanya aircon kita aku ni rosak ke tu. Start masuk dah. Masuk panas ni kata Nabi SAW banyaklah istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab panasnya tu adalah daripada hembusan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, wallahu alam. Jadi dia ada kesan buka ataupun tutup pintu syurga dan neraka ni pada kita, dia bawa kesan pada kita. Baik, begitu juga sahabat tadi sambung, baginda Nabi SAW juga bersabda, wa yunadi fihi malak ya baghiyal khair abshir wa ya baghiyal syarri aqsir hatta yanqadiya Ramadan. Yang bermaksud, dan di dalam bulan Ramadan ada malaikat yang berseru, wahai pencari kebaikan bergembiralah, dan wahai pencari keburukan bersedihlah sehingga Ramadan itu selesai, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Okey, jadi bulan Ramadan ni memang bulan yang orang kita semualah, bukan orang, kita semua lebih ringan untuk nak berbuat ibadah. Saya ingat kalau kita punya kelas Sabtu subuh ni pun bulan Ramadan, saya ingat ramai lagi kot. Kadang-kadang kat 2 kali ganda juga maksudnya ramai kan. Dia bulannya lebih senang orang berbuat amal ibadah. Ya. Pasal tu tadi sebabnya antaranya syaitan dia belenggu. Bila syaitan dia belenggu ni maksudnya apa? Dia punya dari sudut hasutan tu kurang. Alah, kalau kita sendiri pun memang sungguhlah bulan Ramadan ni nak lebih banyak baca Quran ke, nak lebih banyak sedekah ke, nak lebih banyak buat pahala. Dia rasa lebih ringan. Nak banyak buat nak banyak solat dan sebagainya, dia rasa lebih ringan. Okey, wallahu alam. Tu di antara faktornya lah. Baik, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibat kaba'ir. Ia bermaksud salat 5 waktu. Ini hadis ni menarik. Salat 5 waktu, salat Jumaat ke salat Jumaat berikutnya, dan puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa di antara ibadah itu selama dosa-dosa besar dijauhi. Okey, mendalam hadis ni maknanya apa? Setiap hari ada perlakuan kita yang boleh menghapuskan dosa kita. Nabi SAW sebut kat sini ada setiap hari, ada setiap minggu, ada setiap tahun. Okey, yang setiap harinya apa dia? Solat 5 waktu. Waktu kita kata dalam harian satu hari solat 5 waktu. Maknanya daripada satu solat ke satu solat, daripada subuh sampai ke zuhur, subuh tu buat elok, zuhur tu buat elok, dosa selama subuh ke zuhur tu dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Sebab tu kita kata Allah ni salah satu sifat dia memang dia nak kita masuk syurga. Tu kata Nabi SAW, apa ni, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Kesemua daripada umatku semua masuk syurga, dia kata, melainkan mereka yang memang tak mahu masuk syurga. Allah Subhanahu Wa Taala berikan nak masuk syurga, mereka tak mahu, aku tak mahu masuk syurga, memang aku nak terjun neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang macam tu. Lalu sahabat radhiyallahu an tanya, wa man yaba ya Rasulullah, siapa yang enggan tu? Kata Nabi SAW, siapa yang taat padaku dia pasti masuk syurga, siapa yang ingkar padaku maka itulah orang yang enggan. Allah nak bagi masuk syurga. Jadi hadis ni yang pertamanya menceritakan berkenaan pentingnya mengikuti sunnah Nabi SAW. Itu satu. Tapi kedua dan yang lebih penting lagi adalah manusia ni bukannya asalnya masuk neraka tak. Asalnya masuk syurga. Masuk Islam, buat apa yang disebut oleh Nabi SAW, memang masuk syurga lah. Sebab dia banyak. Antaranya ni kita kata Nabi SAW dah sebut dah, solat 5 waktu tu penghapus dosa-dosa kamu. Masya Allah, solat 5 waktu maknanya sehari lah. Daripada subuh, saya ingat semalam kat Sempering kami duduk bincang berkenaan dengan solat dalam dalam satu hari ni, mana solat yang pertama sekali? Faham tak soalan dia? Dalam satu hari mana solat yang pertama sekali? Ada orang kata solat pertama adalah solat subuh. Kan? Solat subuh, solat zuhur. Sebenarnya semalam kami bincang, bukanlah bincang dalam kelas, bincang lepas kelas. Kami bincang berkenaan dengan istilah solatul wusta tu. Tahu tak solatul wusta? Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah? Hafizu ala salawati wa salatil wusta. Maksudnya jagalah solat kamu dan juga solat pertengahan. Solat pertengahan tu ulama khilaf bincang apa dia. Okey, jadi banyaklah dia punya dalil-dalil dia.
tetapi salah satu sudut pandangnya adalah mereka bincangkan kalau nak kira solat tengah, kita kena kira mana solat yang pertama dulu untuk hari tu, betul tak? Baru kita tahu, sebab solat ni 5, 1, 2, 3, 4, 5, mesti ada satu solat tengah yang Allah Subhanahu Wa Taala maksudkan. Okey, jadi khilaf ulama di antaranya mana antara 5 solat tu yang merupakan solat yang pertama. Ada dia dua pandangan yang paling besar. Pandangan pertama kata solat yang pertama adalah solat subuh. Okey, jadi solat subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Solat tengah tu solat apa? Solat Asar lah. Okey, jadi ni sebahagian kata solat Asar, dan mereka cuba perkuatkan pandangan mereka dengan surah Wal As. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan waktu asar. Wallahu alam. Pandangan yang lebih setakat ni lah saya nampak lebih kuat, sebab lebih banyak riwayat dan lebih banyak ulama sebut berkenaan ni. Pandangan yang kedua kata bahawasanya solat wusta tu adalah solat subuh, solat pertengahan solat subuh. Orang kata macam mana pula solat pertengahan solat subuh, Ustaz? Bukan ke subuh pertama? Mereka kata tak, dalam kalender qamari solat pertama solat apa? Satu, saya rasa pandangan lagi kuat, Maghrib, betul tak? Sebab bila masuk waktu Maghrib dah masuk hari berikutnya. Jadi Maghrib, Isyak, lepas tu dia apa? Subuh, Zuhur, Asar. Maka solat wusta tu solat apa? Solat subuh. Ini yang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata. Okay, Ibnu Abbas bila dia mengetahui solat subuh, dia dah habis, dia pusing belakang. Dia kata jagalah solat subuh ni, sebab ni lah dia solat wusta, solat pertengahan. Okey, jadi macam mana pun mereka kata mana satu betul, Ustaz? Saya kata dua-dua betul, ada riwayat. Hak pentingnya solat 5-5. Saya lagi kan solat wusta, subuh, asar, aku solat subuh dengan asar lah, hak lain tak payah. Dia faham lagu tu. Okey, jadi memang ada khilaf kat situ lah, wallahu alam. Tapi setakat saya tengok, nampak gaya pandangan solat subuh lebih kuat sebenarnya. Wallahu taala alam. Okey, jadi apa penghapus dosa tu? Solat 5 waktu, daripada subuh ke Zuhur, dari Zuhur pada asar, dan begitulah berikutnya. Kemudian Nabi SAW kata wal jumu'atu ilal jumu'ah, daripada solat Jumaat ke satu solat Jumaat yang berikutnya, maknanya mingguan. Okey, jadi kalau ada dosa di antara tu, buat solat tu elok-elok, diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat sekarang pun kita punya Zuhur pun lewat 1.35 kan, baru masuk waktu Zuhur. Jadi boleh pi masjid awal lah, maksudnya pi sebelum apa, pi sebelum khatib mula berkhutbah dan sebagainya kan. Buat elok-elok di antara mingguan tu, dosa dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa di antara ibadah-ibadah itu. Maknanya yang secara tahunan pula Allah Subhanahu Wa Taala beri apa? Beri pada bulan Ramadan. Itulah kita, kalau benda yang asas ni pun kita buat elok-elok, hak tu pun Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa dah. Okey. Kemudian Nabi sebut ada syarat dia. Nabi kata apa? Majtunibatil kabair. Nabi SAW kata selagi mana kamu menjauhi dosa-dosa besar. Okey, selagi mana kamu menjauhi dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar ni ada berapa, tuan-tuan? Waktu kita kata termasuk dalam perbincangan ulama. Suatu Zahabi buat buku Al-Kabair. Okey, sebab dosa ni kalau kita nak tahu macam mana kita tahu sesuatu benda tu merupakan satu dosa di sisi Al-Quran dan Sunnah. Yang pertamanya, kalau memang disebut dalam Quran ataupun disebut dalam hadis, betul tak? Yang tu clear. Bila disebut tu, waktu kita kata dosa lah. Tetapi dari sudut besar kecil dosa tu, bukan semua disebut dalam Quran dan dalam hadis. Maknanya ada dosa yang memang Nabi SAW sebut, jauhilah kamu 10 perkara dosa yang paling besar. Apa dia? Kamu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, kamu berzina dengan isteri tetangga kamu, kamu berjudi, kamu minum arak. Tu semua 10 dosa besar yang memang Nabi dah sebut itu 10 dosa besar. Masalahnya, bukanlah masalah, tetapi pada hakikatnya, adakah 10 dosa besar tu itu sahaja dosa besar? Itu sahaja ke? Tak. Ada dosa-dosa lain lagi yang juga merupakan dosa besar. Tetapi macam mana kita nak tahu sesuatu dosa tu dosa besar ataupun dosa kecil? Yang tu ulama akidah duk bincang. Okey, sebab bukan semua dosa yang disebut dalam Quran dan Sunnah, ada juga tak sebut dalam Quran dan Sunnah. Dan dia punya tahap dosa tu pun tak disebut dalam Quran dan Sunnah. Tapi kita tahulah benda tu dosa. Okey, sebagai contoh, Dr. Muhammad Naim dalam buku Al-Iman yang kita dah khatam. Saya ingat tuan-tuan dan puan-puan dah hafal kot buku ni kot. Sebelum apa? Sebelum kita belajar buku Dr. Yasin jilid 2 tu kan, dia kata sebagai contoh bab dosa ni, dia kata sebagai contoh seorang yang membunuh satu jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Dia jiwa halal bunuh ni, saya ingat satu je hukuman mati oleh pemerintah. Tu lah tu. Lain mana boleh tu kan? Ataupun satu lagi perang. Kan? Itu saja. Baik, ada seorang ni dia bunuh satu jiwa diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa ke tak dosa? Dosa lah. Dosa kecil ke dosa besar? Dosa kecil. Dosa besar. Jadi benda tu dah disebutkan dalam Al-Quran, betul tak? Dan janganlah kamu bunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Kemudian yang kedua dia kata, orang yang kedua ni dia tak bunuh siapa-siapa, kata Dr. Naim. Dia tak bunuh siapa-siapa, tapi apa yang dia buat adalah disebabkan dia nak keuntungan keuangan, dia nak keuntungan dunia. Dia pergi jual fail pertahanan negara kepada negara musuh. Dia pergi jual. Dia pergi jual pertahanan negara pada negara musuh. Okey, maksudnya kot lah dah nampak tegang nak perang, dia ni pun nampak gaya, gini aku boleh dapat duit banyak ni. Dia jual fail pertahanan. Berapa jual ni? 20 juta umpamanya. Dia pergi jual. Dia bila musuh dapat tu, kita kata musuh serang negara sehingga berjuta orang mati sebab dia jual sekeping fail tu. Betul tak? Jadi dekat sini kata Dr. Naim, dia sendiri tak bunuh siapa-siapa. Dia sendiri tak ada lah dia ambil pisau ditikam orang, dia ambil pisau ditembak orang. Dia tak bunuh siapa. Tetapi dari sudut dosanya, mana yang lagi besar rasa-rasa? Yang kedua lah. Yang kedua tu tidak disebut dalam Quran Sunnah. Nampak tak poin saya? Okey, mana dalam hadis, mana dalam Quran ada cakap dan janganlah kamu jual fail pertahanan negara pada negara musuh? Mana ada? Okey, jadi di sini kita kena tahu bahawasanya perkiraan dosa kecil, dosa besar tu, yang pertama ada disenaraikan dalam Quran dan hadis. Yang ni senang habis cerita. Dan ada juga yang diijtihadkan oleh ulama. Okey, ada juga yang diijtihadkan oleh ulama. Sebagai contoh, saya tengok Az-Zahabi sendiri pun ada juga dia masukkan ijtihad dia dalam bab dosa besar ni. Sebagai contoh berkenaan dengan hadis Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala, bahawasanya Nabi SAW berjalan di satu kawasan dan baginda berhenti kat kawasan tu. Apa di antara mukjizat Nabi ni apa dia? Antara mukjizat dia, dia dapat dengar orang kena seksa dalam kubur. Itu memang kelebihan Allah. Setiap kali kalau Nabi lalu kubur yang kena azab, memang Nabi tanya, ada orang baru ke bumi ke kat sini? Nabi boleh dengar tu. Kemudian sahabat kata, ada ya Rasulullah, kat depan tu lebih kurang 5-6 orang. Aku dengar mereka diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi kata, kalaulah bukan kerana aku khawatir kamu ni jadi bangsa yang jadi umat yang takutkan kematian, maka aku dah minta Allah supaya kamu pun boleh dengar sekali, dia kata. Nabi SAW sebut sedemikian. Lalu sampai dekat satu tempat, Nabi berhenti kat situ. Nabi kata dekat sini ada 2 kubur, Nabi kata, yang mana kedua-duanya sedang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Azab kubur. Kemudian Nabi sebut azab tu tak besar sangat. Bukan azab tak besar sangat, sebab dia tak besar sangat. Kata Nabi SAW, yang pertama, seorang ni lepas dia buang hajat dia, lepas dia buang air kecil, dia tidak beristinja dengan elok. Ni orang pertama. Hadis ni masyhur. Saya ingat tuan-tuan semua hafal dekat hadis ni. Kemudian yang kedua, dia kata ada pun orang yang kedua, zahaba bin namimah. Apa maksud zahaba bin namimah? Dia suka mengadu domba, dia suka perantuk orang. Masuk jumpa orang ni, sebut orang ni habaq kat hang gitu-gitu, jumpa orang ni sebut kat orang ni hang habaq-habaq macam tu. Satu kena baik-baik bab ni. Terutamanya mereka yang minta maaf cakap terlibat dalam kewartawanan. Ni wartawan kau ni. Mereka yang terlibat dalam kewartawanan baik-baik. Nak lapor berita tak ada masalah, tapi jangan bagi perantuk. Ada saya tengok portal-portal berita yang memang saja nak buat berita panas supaya dia punya tujuan dia supaya orang baca, tapi dia jadi apa? Dia jadi belaga orang, gitu kan. Jadi Nabi SAW sebut berkenaan 2 dosa tu, dan Nabi kata yang pertama tu, Nabi kata tak besar sangat. Sebab apa? Sebab dia buang air kecil, tak basuh elok. Okey? Tak istinja elok. Az-Zahabi, walaupun dalam hadis tu Nabi dah sebut sebab dia tak besar, Nabi kata dosanya tak besar, tapi Az-Zahabi memasukkan tidak beristinja dengan elok dalam kitab kabair dia. Kabair maksud dia apa? Dosa besar. Nabi dah kata dah dosa dia tak besar, tapi kabair Az-Zahabi masukkan dalam kabair. Sebab apa? Dalam tu Az-Zahabi sebut kenapa dia letak dalam kabair. Sebab dia kata dari segi dosa tidak beristinja dengan elok tu, yang tu memanglah dosa kecil, dia kata. Tetapi orang yang tidak beristinja dengan elok, wuduknya tak sah, solatnya tak sah. Nampak tak? Yang ni jamil. Yang ni saya nampak cantik. Ini ijtihad ulama, cantik kita kata kan.
Dia sebut walahan Nabi dah kata sebab dia tak besar Nabi kata. Okey, tetapi Az-Zahabi nampak kat situ dia masuk dalam kabair sebab orang yang tak istinja dengan elok, mesti wuduk dia tak sah, solat dia sah tak? Mana sah? Sebab dia tidak beristinja dengan elok. Okey? Jadi ni dalam bab dosa, sebenarnya dalam bab akidah ni saya kira dia punya isu dia banyak tuan-tuan. Isu dia sangat banyak. InsyaAllah hari Ahad ni, siapa yang ada kot lah hari Ahad ni, orang kata apa, kelapangan tak ada nak buat apa, hari Ahad ni Islah Perlis jemput saya bagi tazkirah lah, bukanlah kuliah pun, tazkirah duha pukul 9.30 pagi. Okey, saya ingat saya tanya mereka nak bagi tajuk apa, kata ikut ustaz saya duduk fikir-fikir, saya ingat saya nak bagi tajuk berkenaan salah faham isu akidah zaman sekarang. Okey, sebab akidah ni saya tengok bila tanya orang akidah ni apa, orang kata selagi mana tak sembah selain Allah okey lah. Dia bukan macam tu. Banyak isu akidah ni, termasuk juga dalam bab ni yang kita sebut ni, bab dosa besar, dosa kecil, ijtihad. Mana dosa besar, dosa kecil, yang tu pun bab akidah juga. Okey? Jadi banyak dia punya bidang tu. Akidah ni bukan setakat kita ni selagi mana tak sembah Shiva Tuhan Hindu tu kira clear. Dia bukan macam tu. Okey, wallahu alam. Siapa yang ada kesempatan jemput mai dia pukul 9.30 pagi kat Islah. Baik. Kemudian hadis yang keempat, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan wa arafa hududahu wa tahaffaza mimma kana yanbaghi ay yatahaffaz minhu kaffara ma qablah." Yang bermaksud barang siapa yang berpuasa Ramadan, mengetahui batas-batas dia, maknanya batas Ramadan tu apa boleh buat, apa tak boleh buat, dan menjaga apa yang sepatutnya dia jaga, tak makan, tak minum, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah pun berlalu. Ini saya ingat 2 minggu lepas ada saya sebut berkenaan perkara yang membatalkan puasa tu, yang betul-betul ada dalam Quran Sunnah adalah 3 saja. Sebab tu golongan Zahiri, saya ingat melampau sikit dalam bab ni, dia kata buat apa pun selain daripada 3 ni, dia kata sah puasa. Apa dia? Makan, minum dan juga jima' di siang Ramadan. Mereka kata kalau buat apa-apa selain daripada ni tak ada masalah, tak batal. Hak tu golongan Zahiri ya. Saya ingat hak ni melampau sangatlah kot kan. Wallahu taala alam. Okey. Tapi dia punya bab-bab batalkan puasa tu, yang tu pun tidak dinafikan itu adalah daripada ijtihad ulama. Okey, sebab tu kita kata dalam bab injection pun ada khilaf lagi. Orang kata injection, ada kata batal, ada kata tak batal, ada kata kena tengok apa letak dalam tu, batal ke tak batal, macam-macam lah kes perubatan tu. Okey, wallahu alam. Baik. Kemudian hadis yang kelima, ni yang terakhir untuk bab ni. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Yang bermaksud barang siapa yang berpuasa Ramadan kerana iman dan ingin memperolehi pahala, maka dosa-dosanya yang telah berlalu diampuni. Okey, hadis ni dalam lafaz ni Nabi kata man shama Ramadan, siapa yang berpuasa saja bulan Ramadan. Dia setiap kali saya baca hadis ni saya teringat khutbah salah seorang syekh kami kat universiti tu, Syekh Lai Suud. Dia sebut setengah jam berkenaan hadis ni je, tapi masya-Allah best betul dia sebut. Dia kata hadis ni dalam lafaz ni Nabi SAW sebut man shama Ramadan, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan. Dia kata habis kat situ ke? Adakah sekadar puasa tu dah dapat? Dia kata tak, sebab ada hadis lain yang Nabi khususkan lagi. Nabi kata, dalam ni Nabi kata man shama Ramadan, dalam hadis lain Nabi sebut man qama Ramadan. Okey, ada pengkhususan dia lagi. Bukan saja puasa tetapi man qama. Apa maksud qama? Apa maksud qama? Koma Ustaz, time Ramadan dah. Siapa yang mendirikan Ramadan? Okey, apa maksud mendirikan Ramadan? Tu dah dia hak solat malam tu. Okey, jadi dia punya nak dapat dia punya dia punya fadilat tu bukan saja berpuasa tetapi dirikan solat malam. Solat malam Ramadan ni pula macam kita sebut minggu lepas lah saya ingat Pak Cik tanya minggu lepas dah, pasal apa awal tu orang semangat, hujung tu dia jadi lolak sikit kan, kita tu kan, makin kurang dan sebagainya. Wallahu alam. Okey, jadi kat sini juga Nabi sebut imanan wahtisaba. Nabi kata dengan kerana iman, niatnya kerana iman, wahtisaba, ihtisab ni maksudnya sangat mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni hadis ni
Hadis ni menolak sebahagian pandangan daripada golongan sufi yang kata bahawasanya kita ni kalau buat ibadah tak boleh sebab nak harap pahala, tak boleh sebab takut azab, tapi kita kena buat sebab kita sayang ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, nampak macam tak ikhlas. Yang ni salah. Okey, sebab Allah Subhanahu Wa Taala ni sifat dia tak macam manusia. Semalam pun saya sebut perumpamaan yang sama. Manusia ni kita nak minta tolong, termasuk saya lah juga, kita nak minta tolong, ada dia punya batas dia hak kita boleh minta tolong. Sebab tu Nabi SAW bila kita menziarahi rumah saudara kita, kata dah nak pergi Kuala Lumpur kan, pergi Kuala Lumpur, saudara tanya, kata dengar kata nak main Kuala Lumpur, kata insyaAllah minggu depan, duduk mana? Kata tak tahu lagi, duduk cari tempat hotel ke apa lah kot, kata. Sekali saudara kata tak apa, main duduk kat rumah kita, kata. Kita pun kata betul ni, kata tak apa, main duduk kat rumah kita, dia yang ajak. Okey, kata Nabi SAW, kalau kita pergi sedemikian, kita duduk kat rumah dia, Nabi kata jangan duduk lebih daripada 3 hari. Nabi dah pesan jangan duduk lebih dari 3 hari. Memanglah dia ajak, tapi adab tu jangan duduk lebih dari 3 hari. Sebab apa? Sebab umumnya manusia hak dia boleh tahan kawan duduk kat rumah dia 3 hari je. Betul tak? Lebih dari 3 hari, seminggu duduk kat rumah kawan tu, dia pun duk fikir, mula-mula hari pertama seronok lagi, hari kedua seronok lagi, hari ketiga dah Allah hang makan 3 kali sehari hang tiba kat sini, kita kata kan. Lepas tu pula duduk pula kat rumah pula buat macam rumah sendiri, basuh-basuh baju sangkut kat ruang tamu buat macam rumah sendiri. Kawan ni pun rasa macam Allah bilalah dia ni nak balik, kata. Dia pun nak duduk dengan keluarga dia pun nak ada privacy dan sebagainya. Suatu kata Nabi SAW, jangan lebih daripada 3 hari. Melainkan kalau memang dia kata duduklah 4-5 hari tak apa, saya pun duduk kat rumah pun anak-anak pun dah keluar belajar, seronok, cucu-cucu datang gini, waktu lain cerita. Okey, tapi asalnya jangan duduk lebih dari 3 hari. Sebab apa? Sebab kita manusia ada dia punya batas dia. Sama juga dengan kalau orang minta tolong kat kita, tak ada masalah kan. Tapi kalau kita kata kalau melampau besar sangat, tak larat juga. Sama, saya pun sama lah juga, cakap terang-terang. Baru semalam duk bebe kat isteri berkenaan kan, orang mesej kalau tanya soalan, saya tak ada masalah sebab saya pegang wa ammasaila fala tanhar. Orang yang bertanya jangan kamu larang dia daripada bertanya. Tapi saya minta tuan-tuan, saya ni manusia juga, kalau bertanya tu pada-pada dah juga. Pada-pada macam mana? Ada orang forward kat saya buku 90 muka surat. Forward, ustaz baca, lepas tu komen, saya nak jawab dekat grup WhatsApp sebelah. Allahuakbar, ni tak ada kerja tu. Saya kata main kat kelas. Saya kata saya pun tak dan nak baca. Selalu macam tu, forward video 10 minit. Ustaz tolong tengok video ni, saya geram ni, kat grup sebelah cakap macam tu. Ustaz tolong type, nanti saya nak copy paste masuk guru sebelah. Saya kata ni saya bukan style macam tu. Saya kata tak boleh kan. Jadi kalau tanya, kalau ustaz saya nak pergi saya nak pergi Penang. Nak pergi Penang ni saya nak duduk 4 hari. Hari keempat tu boleh tak jamak qasar? Tu tak apa. Boleh lagi kita kata kan. Orang yang panjang-panjang tu rasa macam sama ada datang kelas ataupun saya pun tak dan. Manusia macam tu lah kita tu. Okay, ada dia punya batas dia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala terbalik. Allah ni pula lagi banyak kita minta, lagi dia suka. Yang tu kena faham sifat dia. Antaranya apa? Allahus Samad. Apa maksud As-Samad? Apa maksud As-Samad? Saya dah kata dah 20-20 saya nak banyak tanya, saya kata. Apa maksud As-Samad? 20-20 banyak tanya. Separuh start daripada bulan 7, 20-20 saya nak tunjuk orang. Ni tanya umum dulu. Apa maksud As-Samad? Tempat bergantung, tempat meminta. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Katakanlah dia adalah Allah yang Esa, Allahu samad. Allah tempat meminta. Apa maksud tempat meminta? Maknanya Allah ni lagi minta, lagi dia suka. Okay, sebab tu bila kita ibadah, Nabi SAW dah sebut puasa Ramadan tu puasa dengan keimanan dan juga memang mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi harap pahala dia, lagi dia suka. Lagi kata ya Allah aku takut pada azab kamu, lagi dia suka. Lagi sebut ya Allah aku kecintaanku kepada engkau yang paling besar disebabkan sekian-sekian, lagi sebut, lagi dia suka. Okey, jadi faktor manusia ibadah ni tak semestinya kerana kecintaan saja, tetapi boleh juga sebab nak mengharapkan kebaikan dan boleh juga sebab nak menjauhi daripada kemudaratan. Okey, dia boleh berlaku tu, wallahu alam. Ya, memang ada yang ni semua akal lah. Nak masuk syurga tak mau, saya ibadah sebab betul-betul saya ini semua akal. Padahal Nabi SAW pun sebut kepada kita is'alullahal jannah.
Minta daripada Allah syurga. Wa idza fa'aluhu fas'aluhu al-firdaus fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Nabi SAW kata minta daripada Allah syurga. Nabi suruh kita minta. Nabi suruh kita minta. Dan kemudian Nabi kata, dan ketika kamu mohon syurga daripada Allah pun Nabi kata, jangan minta hak bawah-bawah. Nabi kata minta syurga Firdaus pun. Apa dia syurga Firdaus? Fa innahu awsatul jannah. Nabi SAW kata itu adalah syurga yang paling manis sekali. Syurga yang paling cantik, paling elok, paling terbaik, paling best sekali lah. Wa a'lal jannah, dan dia juga merupakan syurga yang paling atas sekali. Sambungan hadis tu, Nabi SAW kata, yang mana di atas syurga Firdaus tu dah tak ada syurga lain melainkan arash Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kita ni bangun setiap hari, benda yang kita nampak pertama apa dia? Arash Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mahu macam tu. Yang mana daripada arash tu Nabi kata mengalir air, dan air itulah yang jadi sungai-sungai di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Okey, jadi Nabi sendiri sebut is'alullahal jannah, minta syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, wallahu alam. Baik, ada soalan saya minat macam mana? Dia dekat ni. Dia sendiri itu tak tahu, tapi dia sendiri pernah sebut, saya pernah sebut, dia sendiri minta daripada Allah al-wasilah. Dah dengar al-wasilah? Al-wasilah itu yang setiap kali lepas azan kita doa tu, ati Muhammadanil wasilah, al-wasilah. Dia pernah sebut dalam hadis dia kata apa ni, syurga ni, dia kata untuk kita ni yang paling tinggi Firdaus lah, kan? Tapi kata Nabi SAW, ada satu syurga khas yang Allah buat untuk seorang manusia saja. Woi, ini dengar apa? Maknanya daripada zaman Nabi Adam AS sehingga belum, orang kata apa? Oh, dia masuk syuruk dia habis. Apa ni? Nabi SAW kata ada satu syurga ni memang khas untuk seorang saja. Bayangkan daripada zaman Nabi Adam AS sehingga ke orang terakhir yang meninggal nanti, ada satu syurga khas untuk seorang saja. Jadi dari segi kemungkinan tu, saya percaya berani cakap kita ni tak kot. Dapat syurga Firdaus tu, itu habis. Orang Terengganu kata habis rare, habis kuat kita kata. Kata Nabi SAW, aku sangat mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala beri aku syurga tu. Dia nak yang tu. Sebab tu kalau kita tengok balik kaitan dengan hidup Nabi memang cukup-cukup makan je, tuan-tuan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, makanan ahli keluarga Nabi 2 kali sehari. Kita makan berapa kali sehari? Saya kira saya sendiri rasanya 4 ke 5 kali kot. Kalau tak sungguh. Kalau kira sebelum tidur Milo panas tu kira makan lah juga kita kan. Kira Milo panas tu 5 kali, tuan-tuan. Kan? Subuh lah dah apa? Pagi, tengah hari, petang duk makan apple ke buah pear ke. Lepas tu makan malam, lepas tu balik minum Milo segelas sebelum tidur. Alhamdulillah cukup makan kata kan. Kita makan, kata Aisyah radhiyallahu anha, ahli keluarga Nabi SAW makan 2 kali sehari. Salah satunya mesti tamar, mesti kurma. Salah satu dia. Satu lagi tengoklah kalau ada sahabat bagi apa? Bukan sedekah, bagi hadiah kambing ke, dapat makan kambing. Kalau ada bagi hadiah bubur ke, ada bagi hadiah susu ke, makan hak tu lah. Pernah juga kata Aisyah radhiyallahu anha, dia kata aku nampak bulan purnama tu sampai 3-4 kali dan dapur aku tak berasap, dia kata. Apa maksud dia? Maksudnya 3-4 bulan tak ada makanan, tak ada benda untuk masak. Sahabat tanya, habis tu makan apa? Dia kata makan tamar dengan susu. 4 bulan makan tamar dengan susu. Sampai macam tu. Kenapa kita kata kehidupan Nabi SAW sedemikian? Sebab dia nak maksimum dekat akhirat nanti. Maka dia sebut pada sahabat, ada syurga yang namanya Al-Wasilah tu, yang Allah sediakan untuk seorang. Dia kata sebenarnya itu yang aku teringin sangat, dia kata. Syurga tu Al-Wasilah. Maka Nabi SAW sebut, maka doakanlah agar Allah berikan aku Al-Wasilah tu. Sebab tu setiap kali lepas azan kita doa ati Muhammadanil wasilah, tu cerita dia. Okey, jadi Nabi SAW ni tinggi daripada tu lagi lah syurga diduduk. Wallahu a'lam. Okey. Baik, ada soalan lain? Sila. Ya. Okey. Pahala tu apa? Pahala ni dia macam ni. Kita punya currency, kita punya mata wang kat dunia ni
Kita wang ringgit kita tahu kan. Dekat akhirat nanti wang ringgit dah tak berfungsi dah. Dia punya kredit dengan debit dia adalah pahala dengan dosa. Pahala dengan dosa ni adalah mata wang akhirat nanti. Senang cerita macam tu. Dia mata wang akhirat. Siapa yang banyak pahala dia, maka dia dimasukkan Allah Subhanahu Wa Taala ke syurga. Siapa yang banyak dosa dia, banyak hutang dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan dia ke neraka. Dalam ringkasnya itulah dosa pahala. Dia mata wang dekat akhirat. Sebab tu kita kata, kenapa saya cakap mata wang? Sebab Nabi SAW pernah tanya sahabat, siapa dia orang yang muflis? Hadis ni masyhur kan? Nabi tanya siapa dia orang yang muflis. Kalau kita kat sini, siapa orang yang muflis? Orang yang tak ada sebarang harta, ataupun harta dia ada, tolak dengan hutang tak cukup. Hutang lagi besar daripada lagi besar. Kita kata dengan keadaan bankrupt punya ni apa semua, tak boleh nak bayar hutang. Kita kata kan? Maka kerajaan akan pegang sehingga hutang dia diselesaikan. Lebih kurang macam tu lah. Kita kata. Nabi SAW tanya pada para sahabat, siapa dia orang muflis? Sahabat jawab macam tu lah. Orang yang tak ada apa-apa harta untuk nak belanjakan, dan hutang dia pun lagi banyak daripada harta dia. Nabi SAW kata, orang yang muflis, Nabi sebut pasal muflis akhirat. Nabi kata orang yang muflis adalah orang yang bangkit daripada kuburnya dalam keadaan dia bawa pahala dia banyak. Nabi kata pahala dia banyak. Lalu kemudian dengan banyak pahala dia tu, datang orang kata, kamu fulan bin fulan, kamu ingat tak dekat dunia dulu kamu pernah menyanjing aku depan orang? Kata, malu aku depan kawan-kawan, kamu sebut aku. Habis itu dia kata, aku nak balas macam mana? Bawa kebaikan kamu. Satu, saya kata currency akhirat tu, mata wang akhirat, bawa pahala kamu, dia kata, bagi kat aku, kata. Dia pun beri pahala dia. Dah beri pahala dia, mai orang lain pula, kamu fulan bin fulan, kamu ingat tak kat dunia lu kamu buat jatuh maruah aku macam ni, kamu sebut macam ni, kamu layan aku macam kuli batak, kita tahu umpama kan, macam tu kan, kamu buat macam tu, kata, ingat tak, kata, habis tu nak buat macam tu, bagi aku pahala kamu. Lalu Nabi SAW kata dia beri, asalnya pahala dia banyak, Nabi kata, kemudian dia beri pahala dia. Ini kes apa hadis Nabi nak sebut apa dalam bab ni? Berkenaan dengan hablum minan nas, berkenaan dengan hubungan sesama manusia. Ada orang solat je jaga, tahajud pun bangun, solat subuhnya pun ke masjid, tapi perangai dia dengan orang, Masya Allah, syaitan, kata. Ini Nabi SAW nak sebut ke hablum minan nas, jaga hubungan sama manusia. Lalu kemudian orang datang beri pahala dia, sehingga kan Nabi kata pahala dia habis. Asalnya bangun tadi pahala dia banyak, habis pahala dia. Lalu kemudian datang lagi orang kata, fulan bin fulan, dia kata, kamu ingat tak dekat dunia lu kamu buat kat aku sekian apa semua? Dia kata, aku nak beri pahala, aku tak ada, kering habis lah pahala tu. Lalu apa yang aku boleh buat? Nabi SAW kata, orang tu akan minta, kalau kamu tak dapat beri kebaikan, tak dapat beri pahala pada aku, maka kamu ambil kredit aku sebagai galang ganti. Maksudnya apa? Ambil dosa ni, kamu tanggung keburukan aku dekat dunia lu, tanggung apa ni, kamu ambil keburukan tu, ambil aku punya kredit ni, tanggung hutang aku, contoh kan. Lalu dia pun terkumpul lah, dia punya asalnya pahala dia banyak, habis asalnya dosa dia sikit, tambah gunung. Lalu kata Nabi SAW, ni lah dia muflis akhirat, Nabi kata. Okey, jadi kalau daripada hadis tu kita nak tengok dari sudut pahala dosa ni apa dalam bahasa mudah, itulah dia mata wang dekat akhirat nanti. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada lagi soalan? Cerah habis ni Ada batas. Betul, ada batas. Kita sebab tu kita ni nak pula orang lelaki ni memang kuat melawak kan. Sebab tu saya nampak orang lelaki ni kalau nak melawak dengan orang yang dia rapat betul. Maksudnya dia tahu orang tu boleh melawak apa tak, kalau tak berapa kenal tak salah nak melawak, sebab kita tak tahu hati budi orang macam mana. Saya sendiri pun kira kalau lawak orang lelaki ni, lawak makin kasar tu makin rapat lah, kita kata kan. Kata, hang ni bodoh ke apa? Dia gelak macam tu kan. Saya ingat saya pernah lalu sebelah sahabat saya Ustaz Afiq, kawan baik saya, dia tengah duduk nulis, saya kata buruk tu tulisan hantar, dia kata kan. So dia kata, anak kata tapi tak apa, ada kajian kata orang tulisan buruk ni pandai, dia kata kan. Lepas tu dia kata, entah nak kata anak bodoh, dia kata. Anak kata, dah tulisan hantar cantik, entah nak kata dia kata apa, entah nak kata tulisan anak buruk lah. Anak kata, dok, okey tu boleh baca, tulisan anak buruk lagi. Dia kata, entah nak kata anak bodoh. Dia hak gurau macam ni memang baik boleh lah. Betul tak? Sebab saya ingat benda gurau ni bukan semua orang boleh terima sebagai gurauan, betul tak? Sebab tu kita kena kenal dulu. Ada kadang-kadang benda tu biasa bagi kita, tapi kita gurau orang tu rasa macam, wish kasar gila, betul tak? Saya benda gini saya pernah pergi Melaka. Orang kata orang Melaka kasar. Saya selalu dengar orang Melaka dengan orang Terengganu kasar. Orang tak biasa memang rasa kasar, betul? Memang rasa kasar.
Orang Melaka saya duduk makan, kawan dia datang kedai, dia kata, "Woi, mana engkau lama tak nampak? Aku ingat mampu habis tau." Uish, kasar kata kurang. Kawan dia tu duduk gelak. Aku pula tak main ingat kedai hang dah tutup, hang dah mampu dia duduk balas macam tu. Yang ni kalau dah memang rapat kenal betul, tak apalah, kita dah kenal orang kan. Ya, wallahu alam. Kena tengok orang juga. Sebab tu kena kenal dulu. Ada orang dia tak boleh gurau macam tu. Dia kasar Ada orang gurau macam tu. Ada orang dia kasar dengan orang tak apa. Orang kasar dengan dia nak emo. Ada juga jenis macam tu. Saya jenis ni paling saya tak minat. Betul. Hak ni saya paling tak minat. Dia kasar, dia mengata kita amboi, kita ngusik dia sikit berubah muka 4 hari. Hak ni saya selalu hak ni tak member. Cakap betul tak geng kata. Dia kata kita kita sebut sikit kat dia gurau, oi berubah muka. Ni tak boleh. Wallahu alam. Okey, bangun semua. Okey, saya ingat sampai situ aja, kita akhir tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdika.